Kita tampilkan penulis skrip, pengarah dan pelakon Nozizi Zulkifli. Pengarah artistik Hamzah Tahir. Maaf, Hamzah tidak dapat bersama kita hari ini. Stage manager Shanas Akbar. Prop master Daniel Rizol. Dan tata rias Daniel Azizi. Inilah mereka-mereka yang kuat di belakang menyokong persembahan Dr. Nozizi Zulkifli. Rosdin Subuh merupakan pensyarah yang berpengalaman bukan sahaja dalam bidang akademik. Silakan. Ya, saya. Bukan saja dalam bidang akademik tetapi juga terlibat sebagai pengarah teater, dokumentari, video, festival dan karnival. Beliau juga merupakan seorang pelakon drama, filem dan teater. Bukan itu saja, beliau juga adalah penulis skrip, penyelidik dari penyelidikan dan juga dalam aspek pengamal teater tradisional dan juga persembahan contemporary. 3 buah teater terbaik di bawah arahannya iaitu Tun Fatimah pada 2006, Seri Mersing 2010 dan Semerah Padi pada 2015 telah diadakan di Istana Budaya di Jalan Tun Razak. Okey, saya jemput ada 2 panel tak salah saya. Satu sebentar tadi kita menyaksikan Dr. Nozizi Zulkifli. Sila tampil ke hadapan sebagai panel yang pertama. Dan yang kedua Dr. Syahrul Mizat Asyari. Okey. Saya tak perlu perkenalkan lagi lah kedua-dua panel kita. Sebentar tadi pun kita saksikan begitu hebat Dr. Nozizi Zulkifli mempamerkan monolog, dan saya diberitahu kedua-dua mereka ini memang pakar dalam mempersembahkan monolog, iaitu cerita seorang-seorang, bercakap seorang-seorang, buat apa gila seorang-seorang kat depan. Jadi itu yang saya diberitahu, dan memang mereka ni seorang pengarah. Kalau Ijat seorang apa ni yang berkecimpung dalam pengurusan juga, stage manager, penerbit, Dr. Nozizi penyelidik akademik. Jadi saya diberitahu mereka ini walaupun seorang tenaga pengajar, mereka juga bergiat dalam seni persembahan teater, filem dan drama, dan masih aktif. Jadi poin yang pertama pada hari ini kita nak membicarakan bahawa walaupun berkecimpung dalam bidang akademik, mereka masih lagi mempraktikkan pengalaman-pengalaman dan apa secara praktisnya berlakon, dan masih lagi minat dengan kerja-kerja sebagai seorang practitioner ataupun aktivis. Jadi saya rasa itu perkara yang kita perlu tanya kepada mereka ni, macam mana menjadi seorang akademik tetapi masih lagi ada kekuatan untuk membuat karya-karya dalam aktivis. So saya dengan ini saya persilakan, saya rasa Dr. Zizi dululah. Terima kasih Dr. Kudin. Ada mic lah. Ada mic, okey. Okay, but anyway, saya lupa siapa panel yang ada hari ini, but actually ni dua-dua kita satu classmates. So saya rasa lucu sebab classmates yang duduk sini. But bagilah tepukan untuk kawan-kawan saya. Kita buat diploma sama-sama. Bertepuk, bertampar, alright. Kenapa berkarya? Saya rasa mungkin kerana saya datangnya daripada, nak kata seniman macam malu kan. Tapi maknanya kita pengamal, that's the best word. Because I'm a practitioner, saya pengamal dan saya cuba mendaki tangga akademik kerana saya minat, dan selalunya kerana saya belajar tu dulu, saya selalu nak buktikan kat ibu bapa saya boleh mencapai pencapaian akademik yang tertinggi. Kerana itu saya belajar, dan alhamdulillah cuma saya belajar bidang yang saya suka. Dan actually bila saya dah di tangga akademik, jiwa tu masih sebagai pengamal, makanya berkarya, teruskan berkarya. Cuma saya recently rasa very challenging kerana dah bekerja dekat universiti, sangat demand masa saya yang banyak. So saya susah nak berkarya. Tapi saya cuba menyelit-nyelit. Jadi kalau ada karya saya yang terselit 1 tahun tu,
it is a struggle lah untuk menghasilkan sebuah karya kerana kehidupan hakiki tu dah ambil banyak masa dan tenaga. Okey, Nurse Ijat. Macam mana kehidupan di Aswara? Ada masa untuk berkarya? Kehidupan tak ada kehidupan. Beginilah, kadang-kadang kita sebagai manusia kita susah nak bagi diri kita, nak belah-belah banyak benda kita nak buat, nak mengajar lagi, nak berkarya lagi. Kadang-kadang kita terlupa, teralpa, kadang kita miss satu. Macam saya sendiri, kalau latar belakang saya tiada langsung tentang seni, dalam keluarga tiada seni, tak tahu apa itu seni. Dan kebetulan pun belajar pun saya suka sebab masa tu Universiti Sains Malaysia menawarkan sijil seni kreatif. Saya masuk. Dalam bodoh-bodoh tu saya masuk lah sebab saya seni lakon, lakon. Itu je saya seronok lah. Kemudian tak tahu lah, kadang-kadang aturan hidup kita ni sangat cantik, Tuhan tentukan. Kita bukan impikan jadi pengajar ke jadi apa, tapi Tuhan dah tentukan ini jalan kau. So bila sampai ke saat ini Tuhan beri rezeki sebagai tenaga pengajar, dan dalam masa yang saya membuat kerja-kerja lain tu, saya rasa saya bersyukur sebab saya ada dua kehidupan yang berbeza. Satu di sisi akademik dan satu lagi kehidupan di luar bidang. Dan saya rasa ia agak memenatkan, sangat-sangat memenatkan sebab tuntutan jiwa untuk berada di depan tas tu sangat membuak-buak. Tapi sebab kekangan kerja tu sangat besar, maka saya rasa sebagai kami kita lah je ya, kita sebagai tenaga akademik dan penggiat juga harus sentiasa cari ruang untuk mencelah, untuk perform. Sebab saya rasa kalau kita tenaga akademik tak perform, kita akan mati, jiwa kita akan mati, dan kita benak kat situ. Hari-hari jumpa student stres, sangat stres, dan stres tu harus dipulihkan, dimurnikan dengan buat persembahan di luar. So perlu ada kehidupan yang lain di luar bagi saya lah. Okey, kita dapat poin dia. Ada dua kehidupan. Kehidupan. Seorang orang yang berkecimpung dalam bidang akademik ada dua kehidupan. Dua alam. Adakah alam tu sama dengan kehidupan? So saya ucap terima kasih juga kepada sini pun ada ramai yang para-para akademik macam Dr. Hadi, yang ada aktivis yang memang 100% berkecimpung dalam dunia teater, dunia seni persembahan pun ada di sini. Okey. Jadi tajuk yang diberi sebenarnya adalah teater tu. Dr. Pudin, apa tajuk yang kita dapat ni? Kita akan relatekan ya, jangan takut, insya-Allah. Susah je tajuk ni. Teater tu sebagai wadah pendidikan dan kerjaya. Okey, wadah pendidikan. Jadi sepanjang penglibatan lah, adakah teater tu memberi mendidik diri anda kedua-duanya, ataupun anda sendiri yang menyumbangkan something kepada karya yang anda buat? Adakah itu maknanya sepanjang kehidupan ni pengalaman tu teater banyak mengajar kepada kita, ataupun kita sebenarnya banyak menyumbang kepada dalam karya-karya itu untuk kepada orang ramai masyarakat dan sebagainya? Apa? Saya rasa itu berlaku serentak, pergi dan balik. Saya masih ingat lagi kata cikgu saya, Ahmad Yatim, teater adalah kehidupan. Itu anda selalu dengar kan? Itu je lah, part 1, part 2 semester diploma, teater adalah kehidupan. Saya tak faham apa cikgu saya kata teater adalah kehidupan. Tapi kita belajar je. Satu hari, bila masa tu saya buat masters di London, masa tu saya tiba-tiba macam ni lah, macam tadi yang saya lipat kain tu kan. Tiba lipat kain tu, saya duduk saja. Saya rasa macam saya faham apa cikgu cakap. Dan I wrote a letter to him, tergebang, post. Saya kata, cikgu, sekarang baru saya faham. Sebab waktu tu, saya di London tu, saya belajar mengaji. Cikgu saya puji makhraj saya dan pernafasan. Dan saya realise, daripada mana saya ada benda ni? Training dalam teater menyebabkan saya boleh pronounce dia mudah. Maksudnya berbeza dengan, sebab kita tahu soft palate kat mana, apa berlaku kat jaw, apa kat you punya tongue. So ilmu saintifik tu membantu you pemahaman. Sebenarnya semalam kita ada discuss tentang orang kata belajar atau tidak. Like ism, budak-budak sekarang kata ism, buat teater tak payah belajar. Buat teater tak belajar pun boleh buat teater. Okay, itu sebenarnya dibincangkan oleh Dr. Marleni. Tapi saya kata, kita lahir-lahir memang tak pandai terus. Semua kena belajar. Kau lahir-lahir kau tak reti semayang semua. Belajar semayang kena belajar. Mengaji kena belajar. It's actually belajar tu antara formal dengan tak formal. But belajar, yes you must. Okay. So berbalik kepada tadi, dengan teater tadi tu,
saya boleh panjangkan breathing lama-lama training. Jadi saya rasa macam ilmu itu, now saya guna pakai ilmu teater dalam kehidupan sehari-hari. So saya rasa itu pengalaman peribadi, very personal, like the body training kepada badan saya dan how saya apply dalam kehidupan. Jadi pastinya kalau kita pergi tengok teater mesti kita dapat sesuatu dan itu mungkin develop kita, sama juga macam kita membaca. Jadi teater ni sebab benda tu live kita dapat sesuatu. Dan of course sebagai pengkarya, bila kita buat, kita taklah rasa kita macam nak, oh aku nak cuba berkutbah dengan mereka atau aku cuba nak mengajar. But obviously as a director, that's the tool what you want to say to the people. For example, masa karya saya Medea, waktu tu Medea sangat di Malaysia tengah buang bayi. Jadi sebagai director, kita rasa itulah tools kita. So saya create Medea tu dan itulah saya menggunakan teater sebagai medium saya sebagai director untuk bercakap kepada penonton. Okey, tadi persembahan tadi tu apa yang Dr. Zizi dapat Tadi. bila buat teater macam tadi tu? Tadi. Kerana kan saya rasa betapa kayanya manusia ni, yang ada banyak cerita, yang semua ni cerita anda ni semua tak satu pun sama. Kalau ada pun similar tapi dia punya dan jadi sebagai pengkarya saya cuba memahami cerita-cerita itu dan cerita itu membuat saya personally sebagai penulis ada rasa yang lain, sebagai performer ada rasa lain dan sebagai director ada rasa lain. Saya merasakan kalau teater itu wadah yang boleh kita mencari pahala-pahala, and hanya saya realise it semalam bila saya dalam perjalanan balik. Saya say, I hope if people can just bring some, I don't know, you may have a lot, you get some a lot of thing, but kalaulah penonton tu dapat bawa balik rasa satu, harap-harap Allah terimalah sedikit contribution saya as a pendakwah. Itu kelas kita. Okey. Dalam gurau Okey. Nanti cik doktor sambung doktor. Tak, maksud saya tu Ya. kalau buat teater kita dapat something. Ya. Tapi maksudnya tadi mengarah, menulis, nak dapat apa something apa yang telah diperolehi oleh Dr. Zizi setelah mengarah dan membuat tadi tu. Tentang cinta ke? Lepas ni nak bercinta lagi ke? Okey, apa yang rasa tadi kalau tadi saya rasa lamanya saya punya emotion tak bergerak begitu as a performer. Actually to be honest, this is my first solo performance. First. Jadi saya sebenarnya sangat seram. Jadi first, tapi bila kat situ tadi saya cakap, sebagai aktor kita semalam lain. Semalam I don't feel as much as this. Jadi dia kata, oh boleh gerak, boleh pergi sini, boleh pergi sini. Jadi saya rasa macam saya manusia ada banyak lagi emotion di dalamnya. Itu as a performer lah, ada banyak lagi. Mungkin kalau ada part-part cerita ni tak banyak marah, kan? So mungkin jadi saya tak boleh explore more anger. So mungkin itu. So sebenarnya saya dah menutup ataupun saya dah selalu cakap diri saya pencen menjadi aktor. Because bila saya balik dari London tu, saya memang bercita-cita dan macam orang kata, gedik je director. Itu. So as a director, yes, aktor. Tapi lately ni orang ajak berlakon sikit, mungkin lah kan kau kata jiwa tu terpanggil sikit perform. Itulah dia. So tadi itu je. Saya harap saya menjawab. Saya tak boleh nak kata apa, tapi something happen in my body and I share it with my audience. Kita dapat rasakan semua tadi kan, hebatnya Dr. Zizi di atas pentas. Okey. Kau gelak jahat kan tu. Tak ada, betul. Saya kenal dia orang ni lama dah. Main gigit-gigit lagi dah, tahu dah. Ijat, macam mana Ijat? Apa faedah buat teater ni lah yang awak dapat lah? Kaedahnya. Okey, macam ni lah. Secara jujur, saya tak tahu apa itu teater, drama. Mula-mula sekolah, bodoh-bodoh join drama teater. Dan bila saya sambung USM tu, sampailah sekarang saya rasa saya nampak journey hidup saya kot. Journey dari segi emosi saya, kepribadian saya, penampilan saya. Sebab kalau saya kenang balik lah, kalau mungkin kawan-kawan saya macam Zahari, Dr. Hadi yang kenal saya di masa USM dulu, saya memang budak yang macam rasa macam tampar je.
Tak tahulah sebab dari segi penampilan saya mungkin yang tak meyakinkan. Mungkin dari segi I don't know, mungkin orang tengok macam ni apa ni, takkan budak teater macam ni. Dan saya mula build up saya punya skill, saya punya keyakinan saya menerusi kelas-kelas yang saya ikuti, dan saya nampak di situ. Dan satu lagi perkara yang menarik, saya rasa bila belajar teater ni kita belajar tentang hidup. Untuk hidup. Habis belajar tak ada kerja, menunggu. Kita banyak skill kan? Macam saya selain buat pengurusan pentas, saya buat design set. Malah selepas habis diploma, saya dengan Syak pengurusi Presiden Persatuan Teater Malaysia. Teater Malaysia. Kami berdua tikal dengan dia. Zaman-zaman remaja. Dengan Norma Nordin. Yes. Bagi tepukan untuk guru kami Norma Nordin. Saya rasa pekerjaan yang kami lalui membentuk skill kami. Saya habis belajar tak ada job, saya buat pelamin. Serius. Saya berniaga di gerai. Semuanya itu bukan kita nak kaya pun, Din. Bukan. Tapi ilmu hidup kok, kenal hidup. Macam mana kita menyusun strategi hidup kita dalam selain dari pelajar, bekerja, dan kita ada kehidupan yang berbeza juga. So saya rasa perkara-perkara itu yang membentuk diri saya. Di samping saya belajar teater, itu membentuk saya sebegitu berani sehingga sekarang. Tapi dengan ilmu pelamin tu belajar daripada set, scenografi yang kita belajar kan? Saya tak langsung. Sebab setelah habis belajar, saya tak ada berlakon pun, tak adalah popular pun. Tapi orang cakap Tuhan anugerahkan kita skill yang lain. Saya fokus pada pengurusan pentas. Daripada manusia yang pasif dan tak tahu nak bercakap, saya yakinkan diri saya boleh handle sebuah kumpulan yang besar. Dari situ dah 10 tahun saya menjadi seorang pengurus pentas, dan saya rasa itu yang membentuk jati diri saya. Jadi teater banyak mengajar Cik Syarul dalam kehidupan Skill untuk hidup. Okey. Kita mungkin ada 2-3 pandangan So persoalannya teater banyak mengajar ataupun kita banyak menyumbangkan ilmu kehidupan kita di dalam teater. Antara bersetuju ataupun tak, ataupun ada pandangan, ataupun orang belajar teater sepanjang hidup dia banyak mengajar erti pengalaman dalam hidup dia semasa dia belajar teater, dan dia boleh memilih jalan dia tersendiri ataupun kerjaya dia. Itu. So kita mungkin buka kepada ada 2-3 pandangan dulu sebelum kita lanjut. Okey. Ya, silakan. Siapa Soalan dulu? dia apa Oh, Mardiana. Ya. Pendapat Ya. tentang apa tadi? Sorry, lost. Tentang teater tu banyak mengajar kita dalam kehidupan, ataupun kita yang banyak menyumbangkan apa yang kita dapat dalam kehidupan di dalam persembahan teater. Both lah saya rasa. Kedua-duanya sekali. Compare dengan abang-abang kakak di hadapan dulu, tengok saya macam mana. Compare dengan sekarang, saya membawa 3 orang di sini. Saya nak linkkanlah dengan cerita juga tadi. Pengalaman-pengalaman yang dikongsi oleh Dr. Nozizi di dalam persembahan tadi tu sebenarnya saya rasa, saya alami. True story sebenarnya. Itu saja. So teater mengajar juga kehidupan saya untuk manage kehidupan saya, dan akhirnya kehidupan saya itu juga saya bantu untuk realisasikannya di pentas juga, untuk membantu orang lain manage kehidupan mereka. Itu yang conclusion saya boleh bagi. Okey, terima kasih. Bakal doktor ni. Nah, bakal doktor. Ada lain pendapat? Hai. Bagi saya, ya macam tadi lecturer di sebelah sana pun ada utarakan, sama. Ianya orang kata apa yang kita belajar dan apa yang kita rasa dalam kehidupan harian tu amat-amat membantu. Ditambah pula dengan pengalaman-pengalaman hidup, saya rasa lakonan akan bertambah matang kerana pengalaman-pengalaman itu. Dan apa yang kita belajar, skill-skill yang kita dapat dari sekolah, kita campur dengan perasaan dan pengalaman itu yang saya rasa memantapkan lakonan dari hari ke hari. Itu yang saya rasalah. Nak-nak pula bila kita dah berkahwin, kita berniaga pun, dalam perniagaan pun sebenarnya ada lakonan dia.
Dan benda-benda tu betul. Ya, dan teater lah. Niaga ya. pun teater. Founder ni pun dia ada lakonan dia sendiri. Jadi benda-benda itu orang kata makin banyak kita kenal manusia, makin matang lakonan kita. Okey, daripada sini. Okey. Nak Zainal ya, pelakon dan juga graduan teater suara. Sila Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya teruja untuk berkongsi sebab sebelum saya belajar teater, saya belajar di Akademi Seni Kebangsaan tahun 2002 hingga 2005 diploma. Sebelumnya saya hanya terdedah dengan persembahan-persembahan kecil di rumah Gabungan Penulis Nasional. Daripada situ minatnya saya dengan seni persembahan. Sehingga saya belajar, saya belajar berlakon apa benda semua. Rupa-rupanya beberapa tahun selepas saya tinggalkan suara, saya nampak apa yang Cikgu Mat selalu cakap tentang teater adalah refleksi kepada kehidupan. Teater itu manusiakan manusia. Sehingga kan saya terfikir apa sepatutnya yang saya cari dalam bidang teater. Apa yang saya cuba kongsikan di sini ialah seorang pemain gitar dia harus mahir dengan instrumen gitarnya. Seorang pemain piano juga harus mahir dengan instrumennya. Jadi seorang pelakon saya harus mahir dengan perkataan. Jadi dekat situ rupa-rupanya daripada teater Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya melihat satu sudut yang tak pernah saya lihat selama ini. Kerana melalui teater saya membawa banyak pemikiran dalam banyak penulisan, macam-macam latar belakang penulis, macam-macam latar belakang pemikiran. Dekat situ saya terlihat bahawasanya untuk merealisasikan sesuatu watak saya perlu study latar belakang watak tu. Cerita tu saya perlu study cerita tu, latar belakang cerita, pemikiran yang cuba dibawa oleh cerita tu. Begitu juga dalam pemaknaan perkataan. Lama kelamaan melalui latihan-latihan itu Allah Subhanahu Wa Taala buka sedikit demi sedikit memahami perkataan sesimpel dunia sementara akhirat selama-lamanya. Dan juga begitu juga bagaimana satu watak yang saya realisasikan untuk satu jangka masa yang seketika saya melaksanakan banyak kerja sebagai seorang pelakon untuk merealisasikan perkara itu. Bagaimana mungkin saya terlepas pandang untuk menggunakan kaedah yang sama untuk merealisasikan watak yang telah Allah Subhanahu Taala bagi pada saya, iaitu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ciri-cirinya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu Taala katakan sebagai umat yang terbaik. Jadi saya dapat aplikasikan bagaimana apa yang saya belajar daripada watak dan perwatakan, fikiran dan pemikiran, risalah, apakah yang lebih baik daripada risalah membawa manusia kepada ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa peranan teater yang dikatakan oleh teater memanusiakan manusia, membawa satu manusia menembusi perkara-perkara yang remeh-remeh, pergi kepada yang setepat-tepatnya. Saya lihat begitu untuk diri saya. Sebagai contoh, saya nak jadi mak rempit. Saya bukan mak rempit. Saya kena kawan-kawan dengan mak rempit supaya saya bagi orang percaya, saya percaya saya mak rempit. Kemudian orang yang melihat dan percaya saya mak rempit. Orang-orang takkan pertikaikan. Cikgu Ahmad Yatim selalu cakap, a good acting is make believe. Kau kena percaya. First, in order untuk orang percaya, kau kena percaya. Kau adalah watak tu. Kalau kau tak percaya, orang tengok takkan percaya. Itu Cik Mat selalu cakap. So saya fikir, kalau aku sendiri tak percaya aku adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana orang sekeliling aku nak percaya? Jadi hari ini melalui perkara itu sebenarnya rupanya benar saya boleh kata manusia teater itu sebenarnya membawa kepada ketaatan. Dan seperti risalah yang cuba dibawa ataupun persoalan yang cuba dibincangkan pada hari ini dalam cerita aku punya cerita pasal hati. Cerita pasal hati kan. Saya fikir hari ini perkara itu berlaku bila hati kita letakkan perkara lain selain daripada yang sepatutnya. Satu ketika Allah Subhanahu Wa Taala tegur kepada malaikat, tolong kosongkan bahagian dada sebelah kiri manusia yang bernama Adam ni. Malaikat tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, kenapa perlu dikosongkan? Di situ adanya qalbi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah kamu mau tahu apa yang berada dalam qalbi? Kata Allah Subhanahu Wa Taala pada malaikat. Malaikat kata pada Allah, wahai Allah, sungguhnya Allah kau yang lebih mengetahui. Sesungguhnya di qalbi itulah tempat aku, tempatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masalah tadi itu, alhamdulillah melalui medium teater kita dapat melihat sudut ini.
Itulah saya belajar insya-Allah sikit demi sikit. Semoga perkongsian ni yang tak seberapa ni manfaat daripada bagi pada diri saya yang penuh dengan kelemahan insya-Allah. Thank you. Okey. Thank you. Terima kasih. Ada seorang lagi? Belah sini lah, ada? Bagi pendapat? Assalamualaikum. Salam. Nama saya kalau yang dulu pendek je Jackie. Sekarang Muhammad Rasul. Bagi saya lah dari segi pengalaman saya ikut macam jadi ikut pelakon, ikut macam makeup artis apa semua kan. Tapi saya selalu belakang tabir je. Lagi satu Dato' Rosamno ajar saya, dia kata kalau nak berkarya dia kata buatlah cerita sendiri, dia kata. Sebab tu lagi bagus dia kata. Kita boleh rasa feelingnya macam tadi itu saya boleh rasa sedikit cerita, sedikit dia punya feeling. Tapi yang paling bagus kalau cerita kita, kisah kehidupan kita sendiri ya. Itu yang paling bagus. Sebab kita boleh rasa betul-betul, kita boleh feeling betul-betul. Sebab tu kata Dato' Rosamno memang cerita yang betul, yang boleh menusuk hati dia kata. Macam saya pun selalu saya buat cerita, saya ikut macam pilih kasih di FKL ni, saya buat cerita yang saya sendiri pernah alami. Saya jarang buat cerita macam cerita-cerita reka-reka gitu. Sebab itu tak menusuk hati para juri ke para panel ke. Tapi kalau kita pencerita sendiri memang terus melekat. Itu je lah. Okey, terima kasih. Thank you. Dr. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mulanya saya kenali saya Hadi daripada Universiti Sains Malaysia. Terima kasih kepada Nur Zizi kerana telah share dia punya pengalaman dan dia punya artistic value dengan kita semua. Bagi saya lah bila saya melihat persembahan Aku Cuma Punya Cerita ni, saya nampak tak dia genderless. Dia tak sepatutnya walaupun saya dari sudut seorang wanita, saya melihatnya dari sudut yang pelbagai. Izinkan juga saya nak ceritakan juga kerana part of menjadi a member of kajian wanita dan juga gender di USM. Kita ada banyak cerita-cerita tersebut dan antaranya contohnya cerita tentang suami tunggal single father yang melalui lebih kurang sama dengan cerita-cerita tadi, yang dia cuma bezanya gender saja. Dan bila saya tengok persembahan tadi itu, kita nampak dia genderless, tentang cerita tentang cinta dan derita dan sebagainya. So dia reflect that. Dan juga at the same time bila kita cakap pasal teater mengajar kehidupan, personally bagi saya memang kita banyak belajar tentang dari segi artistik, tetapi bagi saya kita orang-orang mungkin lah orang-orang seni mungkin, bila kita, sebab kita dah biasa dalam dunia ni, kita mungkin tak perasan. Tapi kita perasan bila orang menegur kita, contohnya bukan menegur, memarah kita, ialah bagaimana kita melihat senario dunia ini. Sensitivity orang seni probably kan, kita bila nampak shadow je kita nampak yang lain. Orang lain mungkin tak nampak benda-benda macam tu. Kita sensitif dengan things, current issues dan sebagainya. And from apa yang kita nampak tersebut mengajar kita menjadi PR, yang kita tak train jadi PR, tapi orang nampak kata you are a good PR, tapi kita tak realise that. Sebab benda-benda tu semua mengajar kita tentang, bukan saja dari segi memahami tentang bayangan, warna, dimensi, frekuensi, wavelength dan sebagainya. I think it's very deep, tapi kita tak perasan. So bidang seni ini mengajar kita lebih sensitif dengan benda-benda tersebut, dan kita mungkin sebab kita dekat dengan benda-benda itu. So bagi saya itulah sebenarnya bila kita katakan teater itu mengajar kehidupan, bukan sebab kita tahu tentang psikologi dan sebagainya, no that, tapi dia benda yang lebih deeper than that. Kita amat sensitif dengan isu-isu benda yang kadang-kadang
unseen. Mungkinlah itu pandangan saya. Anyway, thank you. Thank you, Doktor. Okey Okey. Persoalan saya mungkin nak tanya pada kedua-dua panel Ada lagi Ada tutup. Ada sikit lagi. Kita ada berapa minit lagi? 5 minit lagi. Kalau teater tu mengajar, maknanya kita join dalam teater tu, maknanya kita berdapat something. Apabila kita jadi orang teater, kita dapat something apa-apalah yang mengajar kita untuk meneruskan hidup. Dalam sistem pembelajaran teater, kita macam dekat Aswara, kita belajar vokal, kita belajar blocking, kita belajar directing. Celah mana yang membuka ruang kita supaya kita memikirkan satu angle yang lain yang memberi faedah kepada kehidupan kita? Seperti macam apa tadi Tai kata, dalam mempelajari pemikiran-pemikiran ataupun skrip-skrip, pelakon dengan mempelajari karakter-karakter tu, baru dia membuka satu ruang yang lain, angle yang lain, dan memberi satu pembelajaran yang lain. Okey, kita boleh tanya pada panel mungkin, dalam ruang yang mana dalam sistem pembelajaran kita belajar teater ni, ada bahagian-bahagian yang tertentu tu yang spark dia supaya dia mempelajari sesuatu dan mendapat sesuatu dalam hidup dia. Dalam bidang yang mana? Sebenarnya sukar nak kata bila kita, it depends individually bila dia dapat juga. Saya lihat ada student-student dah bangun dah. Jadi masa kita belajar tu barangkali kita tak dapat. Jadi kita belajar secara formal ilmu tu. Tapi semakin kita meneruskan hidup, kita akan mula mungkin flashback atau detect, oh ini perkara-perkara yang dilalui. It's quite hard to explain kat mana ada, sebab semuanya bila kita belajar teater tu ada semua kan, dari physical, set, costume, communication, berani belajar. Ada orang kata belajar teater boleh ada eye contact, boleh ke depan, semua tu ya. Dan hanya orang yang melalui itu boleh kenal pasti dia di mana. Macam kita kata it's about survival, hidup, semua dah diperkatakan. Saya rasa saya tak nak repeat tu, sebab jawapan saya lebih kurang akan berlegar di situ. Pastinya di dalam, tak boleh nak kata oh dalam subjek pengarahan ke mungkin aku dapat ni, dan dalam semua ilmu yang dipelajari di sekolah, di universiti, dan akan dapat apply bila ada tika-tika dalam perjalanan hidup. Ini yang ilmu belajar tu, ini belajar ni. So saya rasa belajarlah as much as you can, and you will treasure it as you walk until you die. Okay, Ijat? Kalau nak cakap sebegitu, kita macam skema sangat kan. Sebenarnya apa yang kita belajar tu, kita tak sedar pun kita apply ke tak. Kita tak tahu pun. Tiba-tiba kita tahu, oh rupanya apa yang aku buat ni pernah aku belajar di sekolah. Secara jujurlah, 10 tahun pun kadang kita tak fikir apa kita belajar. Tapi secara tak langsung benda tu ikut dengan badan kita, ikut dengan pemikiran kita. Saya rasa setiap orang ada pilihan hidup. Bagaimana dia nak bentuk, sama ada nak gunakan ilmu yang dia bawa ataupun benda tu datang secara tak sengaja atau memang dirancang. Dia boleh 3 laluan. Bergantung pada individu itu macam mana dia nak bentuk hidup dia, kerjaya dia. Saya rasa setiap orang ada laluan-laluan dia kan. Saya nampak you sebagai manusia, you kena decide sama ada you nak gunakan atau tidak. Dan saya rasa apa yang saya ada sekarang ni, saya decide apa yang saya nak. Walaupun benda tu datang, saya tak sengaja tiba-tiba. Sebab macam saya katakan, saya belajar pun saya tak tahu apa saya belajar. Saya buat, saya jalan. Redah. Orang kata redah. Tapi dalam masa meredah tu, you dapat sesuatu lah. You fikir, kita ada otak, kita fikir. Otak, hati dan tindakan. Itu yang penting. Cikgu kita, sekolah kita bagi ilmu. Dan kita yang tentukan bagaimana arah dan tujuan hidup kita. Okey. Rasa kita ada satu lagi. Sila. Okey, sila. Alhamdulillah, setelah mendengar pandangan-pandangan dan suara dari audiens ini, dan tentu saja setelah membuat persembahan diri, kita sampai sekarang belum ada universiti yang membuka satu fakulti khusus seni teater. Kita ada jabatan saja. Jadi bila kita mencadangkan di Taman Budaya
Ni kawan lama kita ni ya, Datuk Zul, kami berada di Taman Budaya. Bagaimana gelisahnya Ismail Zain, Osman Awang, Said Ahmad Jamal membayangkan Taman Budaya yang ada di Aswara sekarang ni menjadi sebuah kampus. Tapi Kementerian Pendidikan tidak melulus. Jadi akhirnya jabatan barulah ditubuhkan yang pertama sekali ya, sekolah ASK. Jadi Zizi bermula dari ASK ya. Kemudian barulah UKM inginkan satu fakulti seni budaya, tidak diluluskan. Jadi kertas kerja kami dibawa oleh Cik Ainun Syarudin ke Sabah dan Azad Hatta ke Sarawak. Di situlah munculnya fakulti seni yang dapat memasukkan segala elemen kesenian kita, tari dan teater. Jadi impian kami daripada Ismail Zain, kita perlukan sebuah fakulti di IPT kita. Berarti dana lebih besar. Kalau melalui Kementerian Kebudayaan, mereka memikirkan semua lebih kepada kesenian untuk persembahan, untuk hiburan. Jadi Zizi adalah calon yang pertama lulusan ASK. Ini semua tiga-tiga ni. Tiga-tiga ASK ya. Okey, alhamdulillah. Lulusan batch pertama. Tapi saya ingat you jugalah kan. Saya yang paling diva sikit. Ya. Tu you. Sebab angkatan pertama kedua kan, saya mengajar 2 tahun saja di situ. That's right. Ya. Yes. Jadi di sini inilah peranan kita sekarang ya. Bila yatim balik dari Australia, 2-3 orang balik ya, mereka lah yang menghidupkan teater kita. Rahim Razali bukan dari jurusan teater, tapi kerana di Australia memberi peluang student dia belajar teater, jadi. Kemudian banyak yang tidak balik juga. Ramli balik jadi penari ya. Jadi sekarang peranan kita bagaimana pendidikan lulusan seni ini sudah ada. Jadi orang-orang inilah yang kita pinta bersuara di parlimen. Ya, kita sampai sekarang tidak ada senator seni budaya. Pernah sekali saja senator sosial, iaitu Tan Sri seorang saja. Lepas itu tidak ada, kita tidak ada vokal di parlimen. Jadi memperlekehkan dana-dana hanya kepada hiburan-hiburan dibawa ke luar negeri dan anda tahu bagaimana persembahannya ya. Kita belum ada kumpulan teater betul-betul masuk ke Royal Theatre di London umpamanya, di Sydney Opera di Australia. Jadi Zizi juga datang dari kawasan yang agak jauh, dari Melbourne, dari sini ya, perbatasan, dan beliau tumbuh di situ. Toromba, tahu tempat ni? Ni dekat Blue Mountain ke? Ya, waktu di Australia dulu kan. Jadi di sini kita melihat bagaimana pentingnya pendidikan kesenian apa saja bidang dan diterima, diiktiraf. Sebab itu sampai sekarang sastrawan negara ada anugerah sastra, lepas tu kita ada seniman negara. Kementerian dah lupuskan itu. Jadi ini adalah kita memartabatkan seni budaya melalui pendidikan, melalui suara, dan latihan persembahan teater sudah berlaku sejak zaman silam. Bila bangsawan muncul, ya, tahun-tahun 50-an bangsawan muncul, pengaruh dari barat tetapi sudah menjadi term Melayu. Dan bila sudah ada fakulti-fakulti, USM memulakan jabatan teater ya. Kalau kita lihat tahun 70-an sudah ada. Benar Datuk juga paksa dihantar ke Sumatera, tak silap saya ya. Dr. Zul, tak silap saya pergi ke Sumatera untuk belajar silat atau apa dengan Tamimi. Sebab kami perlukan latihan itu dari segi akademik. Jadi Indonesia dan Thailand sudah ada universiti ataupun fakulti sejak tahun 50-an dan Filipina. Dan bila kita berjumpa dalam kumpulan antarabangsa, mereka selalu bertanya, belum ada. Sekarang kita sudah ada pakar akademiknya. Kita tidak mengasingkan kalau lulus universiti, kalau tidak lulus tidak ada. Yang penting ilmu di mana saja boleh kita dapati. Tetapi produk kita itu pemikirannya, ikonnya. Jadi macam mana moden pun kontemnya kita buat persembahan tapi kita ada ikon. Macam Indonesia kita lihat bagaimana Rendra membawa. Rendra membuat teater Mastodon dan Burung Kondor itu di sebuah gereja yang tidak terpakai di New York, dan mereka berlatih di situ. Selepas itu di gereja tua itu tidak lagi berfungsi, kemudian menjadi teater dan Rendra sendiri membuat persembahan di situ, Mastodon dan Burung Kondor, dan dibawa ke Jakarta. Satu malam diharamkan kerana protes kepada orang politik ya. Rendra dipenjarakan ya. Kita belum sampai seniman dipenjarakan. Dan Rendra kita panggil juga di sini. Kementerian panggil Rendra buat persembahan untuk Taman Budaya dan sebagainya. Jadi sekarang ada cendawan sudah tumbuh.
Dan sini saya rasa peranan anda, angkatan-angkatan ini boleh memimpin semula, sebab kalau kita lihat banyak yang merajuk. Seniman negara Khatijah Awang pun nak buat persembahan Mak Yong di Istana Budaya pun tidak dapat. Mungkin Lizzie tahu ceritanya kenapa tidak boleh buat persembahan. Waktu itu masuk Istana Budaya semua Dia pakai. meninggal waktu dia masuk first. Mak Yong arwah dah tak ada. Tak dapat. Ada sempat masuk. Ya, tapi mungkin waktu dia dah 3 tahun di Istana Budaya tapi dia belum buat performance lah. Ya. Kerana tidak dibenarkan persembahan Mak Yong tidak pakai kasut. Itu saja alasannya. Dan beliau menangis waktu malam terakhir bercerita ya, dalam khayal dan mimpi dia membayangkan dia menari Mak Yong pakai kasut. Mimpi kaca. Itu pernah terjadilah di Istana Budaya waktu itu ya. Dan tidak ada suara. Dia seorang seniman negara yang memberi anugerah, lambat diberitahu pada kementerian. Ini tentang cerita seniman ya, saling menghargai. Seniman negara yang dijanjikan hospital grade 1, transport grade 1, tapi yang mengantar beliau pulang dengan ambulans yang patutnya sampai dalam 5 jam. Pukul 12 malam kami tunggu di Kelantan, kuburnya masih belum lagi. Kerana satu transport tadi keluarganya lambat sampai. Dan akhirnya jam 12 malam dikebumikan dan barulah cucu-cucunya sampai. Sampai bila kita nak menjadikan seniman kita begitu? Jadi menaik tarafkan seni budaya itu adalah di dunia akademik, di dunia kegiatan dan suara yang harus kita lemparkan sampai ke parlimen. Ya, usia saya sudah 70 tahun, saya bayangkan anda lah yang akan menjadi senator di parlimen nanti. InsyaAllah. Itu cadangan dan impian saya ya, sebab saya pun dah terlewat untuk bersuara di parlimen. Sekian, terima kasih. Thank you. Okey. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Okey. Okey, so saya rasa kita ringkaskan je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Zain. Bercakap tentang sensitiviti para seniman. Saya ingat saya sebagai anak seni cukup terasa kalau saya nak bercakap pun memang marah sekali. Kalau kita ikut perjuangan, saya cukup pelik di tempat-tempat lain, di institusi lain, pengamal-pengamal seni dalam pelbagai bidang dihargai, dijemput. Macam contoh, semasa saya belajar di ASKI, Akademi Seni Karawitan Indonesia, kita ada seorang tenaga pengajar datang daripada kampung dijemput untuk mengajar di ASKI. Tapi kita di sini kita tidak mengamalkan dan kita tidak memberi penghormatan kepada mereka-mereka yang saya cakap ini. Jangan kata orang lain. Saya ambil diri saya sendiri. Saya adalah first batch tahun 72, di mana waktu itu Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan membuka peluang untuk mengambil penari-penari, dan sehingga sekarang tempat yang dikenali sebagai Kompleks Budayaan Negara dulu dipanggil Taman Budaya tidak pernah menjemput saya yang mempunyai pengalaman berpuluh-puluh tahun. Bukan saya nak suruh angkat saya, tidak. Tetapi hari ini saya nak ceritakan, mungkin ramai yang tak tahu, tari saya sudah berkembang di Sumatera Barat dan
mereka preserve tari itu sudah lebih daripada 40 tahun. Tapi siapa yang tahu dan siapa yang menghargai, ini yang saya cukup terasa. Tari saya sudah 40 tahun berkembang. Even sekarang di ISI, Institut Seni Indonesia, kira dahsyat tak dahsyat, sampai sekarang masih tari itu ditarikan di Universiti Padang. Dan saya dengar kata sudah berkembang sampai ke Bandung. Mahasiswa yang bawa tari itu sampai ke sana. Tapi tak pernah dijemput Dayang untuk share pengalaman kita sebagai anak seni ranjau-ranjau yang kami tempuhi. Begitulah sedihnya. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Zulkifli Itu Zain. bukan, tak silap saya, silat tari Silat tari. Silat tari kalau pergi ke ASKI tu memang di isi Padang Sekarang Panjang tu isi, memang ya. isi Padang Panjang memang diajarkan silat tari dekat sana. Memang waktu kita belajar pergi sana pun akan dipersembahkan salah satu silibus dalam pembelajaran teater. Okey. Saya ucapkan terima kasih kepada semua, kepada panel, beri tepukan pada Dr. Nur Zizi dan Syarul Mizat Asyari. Sebagai kesimpulan, saya rasa daya apresiasi seni kita perlu ditingkatkan. Macam mana pun dalam bidang teater, sekali kita masuk dalam bidang teater, kita akan rasa keseronokan dan mencambahkan berbagai satu daya hidup kita untuk berkembang. Itu soft skill yang memang kita dah kaji dalam bidang teater tu memang pasti ada. Walaupun secara teknikalnya kita mempersembahkan seni persembahan macam teater ni ada aturan atau disiplinnya, secara soft skillnya memang kita akan dapat. Jadi tak kenal maka tak cinta. Tapi kalau dah masuk dalam dunia teater, baru dia faham, baru dia rasa, baru dia akan rasa secara tidak sedar dan tidak itu yang dibincangkan dan diutarakan dengan panel. Saya rasa bagi siapa yang dah join dalam dunia teater dia faham, tapi yang menonton secara tak langsung juga, banyak menonton pun akan dapat membenihkan perasaan dalam diri masing-masing. Dan saya ucapkan dan harapkan mungkin kita punya daya aspirasi kepada dunia teater macam mana yang Datuk Zulkifli Zain kata, appreciate orang-orang yang berkecimpung dalam dunia teater, hasil-hasil karyanya mesti dipertingkatkan dalam institusi ataupun dalam badan-badan di inilah. Itu peranan masing-masing untuk membuktikan atau menjayakannya. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.